صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفاعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Maha suci Dika ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa kecuali apa yang dikajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Dikaulah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma ftah lana futuhal arifin ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana Dikau bukakan pintu hati hamba-hamba yang mengenalmu. Ftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah, bukakanlah pintu hati kami dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allah faqihna fid din, ajalah kami urusan agama kami. Alimnal kitab, berilah pemahaman yang mendalam kepada kami tentang kandungan kitab suci Al-Quran. Waja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami semua dari kalangan hamba-hamba-Mu yang mudah mendengar nasihat dan menerima bimbingan yang baik. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amal ibadah yang terbaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan subsidi oleh Allah untuk hidup. Sehingga 8 hari bulan Safar 1438 Hijriah. Tidak ada kecelakaan, kemudaratan, ketulahan atau kesialan sempena dengan bulan Safar. Bulan Safar sama dengan bulan-bulan yang lain, 12 bulan. Mencukupi 1 tahun yang dijadikan oleh Allah dengan silih berganti hari, minggu, bulan dan tahun. Dan kita tolak segala kepercayaan yang tak betul, yang karuk-maruk, yang berkaitan dengan bulan Safar. Sesungguhnya yang Maha berkuasa tiap segala sesuatu itu Allah. Dia bersifat dengan segala kesempurnaan, dengan kebesaran, dengan keagungan dan keindahannya. Jadi, terbuang semua pemikiran yang berkait dengan unsur khurafat, kesialan yang dipercayai dalam setengah adat orang Melayu kita. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita pun terus bersyukur. Walaupun minyak naik, minyak masak naik, harga barang, BN, barang naik. Tapi kita tetap bersyukur pada Allah. Walaupun ada satu sahaja yang turun, iaitu turunnya hujan. Walaupun hujan turun, air tetap menjadi sumber yang paling berharga untuk kita. Tuan-tuan, minyak dan air mencurah-curah di negara Islam. Tetapi kerana ketidakcekapan pengurusan, dua sumber berkenaan menjadi milik orang, bahkan amat sukar untuk kita mendapatkan manfaat dari kedua sumber berkenaan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam sesi pelajaran terlepas saya tidak dapat hadirkan diri kerana demam lebih 1 minggu. Tuan-tuan pun tak tanya saya sakit ke, sihat ke, hidup ke, mati ke apa. Biasa masjid surau ni tanya, Ustaz, kuliah malam ni
Ustaz, jangan lupa datang. Ustaz, ini kelas Ustaz. Tapi jarang-jarang. Kadang-kadang orang masjid surau, Ustaz sihat ke? Ustaz hidup lagi ke? Ustaz duduk alam kubur ke? Alam arwah ke? Alam barzah ke? Kat tepi neraka ke? Kat mana Ustaz? Jarang-jarang orang kita nak tanya. Lebih-lebih lagi macam tuan-tuan. Itulah akhir zaman tuan-tuan. Orang kurang tanya Ustaz, kurang tanya Tok Guru, kurang tanya alim ulama'. Yang makin ramai orang tanya ialah tentang harga barang dan GST. Tuan-tuan hadirin, tak apalah kita sambung dulu pelajaran kita. Mana kita nak sambung pelajaran kita tuan-tuan? Tak tahu, nak sambung pelajaran pun tak tahu. Dalam bab apa? 177. Bab apa tu? Belakang. Tajuk apa? Atas tu. Rukuk lagi. Tak habis-habis rukuk. Tak bangkit-bangkit daripada rukuk lagi. Allah. Itulah banyak isap rokok. Rokok dengan rukuk pun tak boleh nak beza. Tu rukuk tak habis-habis. Tapi isap rokok cepat habis. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Kita masih lagi membicarakan bab rukuk. Masih lagi membicarakan tentang bab rukuk. Dan cara rukuk yang sempurna kita dah jelaskan pada sesi yang telah lepas. Rukuk yang sempurna ialah kita mencondongkan badan dengan kecondongan 90 darjah. Telapak tangan diletakkan di atas kepala lutut. Manakala kedudukan jari jemari tangan diceraikan, dipisahkan. Dan kedudukan telapak kaki itu jarak sejengkal antara tapak kaki yang lain. Dan jari jemari kaki dihadapkan terus ke arah kiblat. Dan kesempurnaan rukuk juga menuntut wajah kita itu melihat kepada tempat sujud. Dan kita tidak perlu terlalu menunduk ataupun mendongakkan muka ke barisan hadapan. Kerana apabila kita mendongak muka ke hadapan, dikhawatiri ia akan membuka pandangan kita hingga terpandang objek-objek yang lain di hadapan, lalu mengganggu kekhusyukan solat yang dilakukan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Hari itu kita sentuh tentang ucapan ketika rukuk. Ucapan ketika rukuk disebutkan tentang beberapa riwayat di dalam rukuk itu. Yang pertamanya kita bacakan, yustahabbu tasbihu fir ruku'i wa yahsulu aslu subhati biqaulihi subhanallah atau subhana rabbi wa adnal kamali an yakula subhana rabbiyal azim salasa marrat fa hadza adna maratibil kamal. Dalam ketika mana kita rukuk, dalam ketika mana kita rukuk, Imam Nawawi menjelaskan di dalam Syarah Muhazzab muka surat 412 juzuk yang ketiga, beliau mengatakan disunatkan melafazkan tasbih ketika rukuk. Ianya diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanallah. Dalam rukuk tu kita disunatkan melafazkan. Ingat, rukuk tu, perbuatan rukuk tu rukun dalam solat. Mana perbuatan condong badan tu dengan darjah 90, perbuatan tu rukun dalam solat. Tapi melafazkan tasbih adalah sunat. Minimalnya kita lafazkan subhanallah. Minimalnya subhanallah. Subhana rabbi. Ataupun boleh kita lafazkan selain daripada subhanallah, kita lafazkan subhana rabbi. Maha suci Allah. Ataupun maha suci Allah Tuhanku. Wa adnal kamali, dan lafaz minima bacaan rukuk yang sempurna
an yakula subhana rabbiyal azim. Seorang itu melafazkan subhana rabbiyal azim salasa marrat, banyak 3 kali. Fahaza adna maratibil kamali. Dan ini merupakan batasan minima yang sempurna. Batasan minima yang sempurna. Dia ada 3 peringkat. Satu, minima. Minima ni subhanallah atau subhana rabbi. Okey? Atau subhanak. Macam lagu Mahizin kan. Subhanak, subhanak, maha suci Allah, maha suci Allah. Cukuplah. Itu minima. Okey? Yang keduanya ialah subhana rabbiyal azim. Batasan minima sempurna. Ya? Lagi kalau kita tengok beberapa hadis yang berkaitan dengan pelafazan yang dituntut ketika rukuk, maknanya ada lagi tambahan. Bacaan yang mencapai tahap yang maksimal ketika mana kita dalam keadaan rukuk. Ya. Bagi saya adalah tidak benar apabila ada di kalangan kita semestinya 3 kali. Sekali pun boleh, 2 kali pun boleh. 3 kali itu minima sempurna. Jadi kalau 4 kali pun boleh, 5 kali pun boleh. Sebaik-baiknya ialah minima yang sempurna 3 kali. Tapi kalau kita nak banyak lagi, 4 kali, 5 kali, dengan bilangan ganjil sewajarnya, 5 kali, 7 kali, terpulang pada kita. Tapi ingat, bila kita jadi imam, hendaklah imam meringankan salat bila ada jamaah di belakangnya. Itu falsafah solat berjemaah. Sama ada solat secara fardu maupun solat secara sunat. Mereka berkemungkinan bersandarkan pada hadis Nabi SAW yang berbunyi, wa iza raka'a ahadukum faqala subhana rabbil azim salasan faqad tamma ruku'uhu wa zalika adna. Apabila salah seorang di antara kamu melakukan rukuk dan melafazkan subhana rabbil azim, maka rukuknya itu adalah yang paling sempurna dan paling rendah. Ada setengah orang kata, bila kita melafazkan lafaz dalam rukuk, tak boleh kurang daripada 3 kali. Tok Guru kita jawab, tak betul. Sekali pun boleh, 2 kali pun boleh, 3 kali pun boleh. Cuma yang 3 kali itu batas minima sempurna bacaan ketika rukuk. Begitu juga batas minima sempurna bacaan ketika sujud. Okey? Benarnya hadis ini tidak sahih pendalilannya. Tengok, ada hadis yang sahih dan sahih pula pada tempat pendalilan. Ada hadis yang sahih tapi tidak sahih untuk dijadikan dalil pada tempat-tempat yang tertentu. Bukan semua dalil ni kita kata ni dalil yang sahih, tu taraf dia. Tapi adakah ia boleh digunakan pada kes yang tertentu? Tidak semestinya. Macam kita tanya orang lah, kenapa tak semayang? Mat, Minah, Daud, Spiah, Gayah, Yusuf. Kenapa tak semayang ni? Dia kata nak buat apa semayang? Semayang pun lalai juga. Orang semayang pun hati kotor juga. Tu Quran dia sebut, fawailul lil musalli. Semayang pun lalai juga. Dia baca sekerat. Dia tak baca tafsiran kepada ayat tu. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Dia kata, buat apa aku semayang? Semayang pun lalai juga. Baik aku tak semayang. Semayang lalai juga. Baik tak semayang. Fikir logik. Ni puak-puak Islam liberal atau liberalisme agama, fikir logik. Solat hari Jumaat, dia nak tukar hari Sabtu. Lagi solat subuh, letih ngantuk subuh ni. Sempena dengan Sabtu Ahad, subuh kita anjak ke 10. Fikir kepala logik. Kepala bapak dia. Orang sekarang, dia fikir agama nak logik kan. Ada seorang mufti di utara negeri Pasir Berdengu dalam konvensyen Islam Rahmatan lil Alamin. Dia berucap pada 5 hari bulan di Dewan Komplek Tabung Haji Pulau Pinang. Dia kata, hukum murtad, hukuman mati kepada orang murtad ni hendaklah dikaji semula. Hukuman mati terhadap orang Islam yang murtad ni hendaklah dikaji semula. Sebab dulu orang berpegang kepada kalimah syahadah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Sekarang ni orang pegang IC. Apa masalah pegang kalimah syahadah, pegang IC?
Dan Nabi SAW sebut, man baddala dinahu faqtulu. Barang sesiapa yang tukar agamanya, maka hendaklah bunuh ia. Hendaklah dibunuh ia. Jadi Nabi SAW sebut tu, tak ambil kira ke soal dulu, soal sekarang, soal kemajuan, soal teknologi, soal ada IC ke tak ada IC, ada pasport. La haula wala quwwata illa billah. Zaman sekarang ni mufti lebih bijak, lebih cerdik daripada Nabi. Mufti kita. Ni nak jadi liberal ni, jadi liberal. Liberal ni campur semua agama. Fikir logik. Hak tak logik tu kita nak buang nilai agama. Nampak orang Hindu attack benda ni, kita pun ikut. Orang Kristian attack benda ni, kita ikut. Buddha attack benda ni, kita ikut. Orang free thinker, negara bebas di blok-blok Amerika ataupun Eropah sana, attack benda ni, kita pun ikut. Jadi kita katakan, kita hendaklah bertindak mengikut revolusi akal dan juga dengan rasional nas-nas yang ada. Jadi hukum Islam nak kaji semula. Macam seorang pendakwah di India, dia kata talak 3 ni menyusahkannya. Dia mendukung talak 3 tu dihapuskan. Walhal talak 3 ada dalam Islam. Apa nak kira menyusahkan? Kamu cerai isteri kamu talak 3 buat apa? Lepas tu nak rujuk balik. Kena ikut aturan dia. Aturan dia, isteri yang telah diceraikan talak 3 tu, hendaklah dikahwinkan dengan orang lain dan berlakunya dukhul, berlakunya persetubuhan dengan suaminya. Kemudiannya, kalau suami dia menceraikannya, baru dia boleh balik kepada suami yang telah menceraikannya dengan talak 3. Tapi dengan akad yang baru. Nah sekarang ni kita tak logik benda tu, nak kena Cina buta lah, nak kena apalah. Siapa yang nak merosakkan agama sebenarnya? Kita fikir agama ni logik, fikir agama ni logik. Sikit lagi, syurga tak logik, neraka tak logik, azab kubur tak logik, titian siratal mustaqim tak logik. Agama fikir logik, tuan-tuan. Ini rasa terlalu bijak. Kalau orang jual barang herba tu, terlajak laris. Tapi kalau orang-orang dalam akademik ni, terlajak pandai. Lebih daripada akal. Akhir sekali tergelincir. Kalaulah, tuan-tuan, kalaulah orang biasa cakap itu tak apa. Ini mufti, tuan-tuan. Mufti Pasir Berdengung. Adik-beradik mufti Pasir 2 butir. Zam-zam al-kazam. Ambil. Allah. Akhir zaman, tuan-tuan, ingat baik-baik. Akhir zaman, yang merosakkan agama ialah agamawan itu sendiri. Tuan-tuan tengok dalam sekelip mata. Yang merosakkan agamawan itu sendiri. Yang merosakkan orang Islam itu sendiri. Orang Syiah merosakkan Islam. Wahabi merosakkan Islam. Liberal merosakkan Islam. Akhir zaman begitu. Jadi kalau kita tak beri penegasan, masyarakat tak tahu. Keliru dan rancu. Akhir sekali ikut. Mana ustaz baca Quran, mana ustaz baca hadis, mana ustaz pakai kopiah, pakai jubah, pakai serban, hantam sajalah lah bu. Ikut. Dia tak tahu jenis agenda pemikiran yang ada pada mereka. Dan akhirnya pemikiran itu bila mana disampaikan pada masyarakat, dia akan menjadikan masyarakat keliru dan rancu. Allah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Kita tengok sikit lagi. Benarnya hadis ini tidak sahih pendalilannya. Ini kerana telah nyata bagi kita dan kita hadis yang lain bahawa bacaan sebanyak itu hanyalah disunatkan sahaja. Tak baca, tak apa. Tak baca rugilah. Nah, benda sunat, man yusaba ala fi'lihi wala yu'aqab ala tarkihi. Kita buat benda boleh pahala, tak buat tak ada apa-apa kesalahan atau menanggung sebarang dosa, tidak menanggung sebarang dosa. Imam Tirmizi dalam sunannya, Sunan Tirmizi ni tuan-tuan, Sunan Tirmizi ni kalau kita dalam kaedah pembelajaran ilmu hadis, belum kita mengaji Bukhari, Muslim, kitab-kitab sunan yang lain, Sunan Tirmizi ni tangga permulaan. Ini pergi baca hadis sahih Bukhari, pergi baca hadis sahih Muslim. Tapi basic dalam ilmu pengajian hadis ni tak lalu. Dia naik atas lalu terbang. Naik atas lalu terbang. Semua bahkan nak jadi Spiderman, Ultraman. Yang jadi terbang kat atas. Benar, tak ada kemampuan pun. Tu orang kita. Nak mengaji kitab besar-besar, kitab kecil tak ada asas, akhir sekali hanyut begitu.
Dan hukum tu buat kesimpulan sendiri je. Allahu Akbar. Imam Tirmizi dalam sunannya, muka surat 47, juzuk yang kedua, berkata, hadis ini telah diamalkan oleh para alim ulama. Mereka berpendapat disunatkan membaca tasbih sebanyak 3 kali ketika rukuk. Dan sebaik-baiknya tidak kurang daripada itu. Afdal, tidak kurang daripada 3 kali. Tapi sedih, kadang-kadang kita tengok imam ni terlalu ekspres. Imam cepat sangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kita semayang pun hampir putus nyawa. Bel-bel lagi tuan-tuan yang senior ni, yang dah pencen ni semayang, kejar mengejar. Jadi tak sempat nak ambil 3 tu. Kadang-kadang imam sempat dia ambil 3 sebutan tu. Sebab dia gerak dulu. Kadang dia gerak dulu baru dia sebut. Badan gerak baru Allahu Akbar. Dia bangkit, Allahu Akbar. Sempat dia sebut 3, 5 pun sempat. Tapi kita hadap belakang ni, bacaan pun perlahan. Pergerakan badan pun perlahan. Memang ketinggalan. Jadi tak sempat untuk ambil yang sunat, menigakan bacaan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak bahawasanya, beliau mengatakan, aku lebih suka apabila ada imam yang membaca tasbih sebanyak 5 kali. Nak cerita imam baca tasbih 5 kali, jarang-jarang. Tapi ulama kata aku lebih suka kalau tu imam baca tasbih 5 kali. Tu makmum baca tasbih 3 kali. Jadi imam boleh sunnah yang advance. Manakala makmum boleh mengamalkan sunnah yang minima sempurna. Okay? Keadaan ini memberikan kesempatan kepada makmum mengucapkan tasbih sebanyak 3 kali. Ianya jelas bagaimana yang dikatakan oleh Ishaq bin Ibrahim. Ini pandangan ulama-ulama hadis. Imam Tirmizi, Abdullah bin Mubarak dan Imam Ishaq bin Ibrahim. Imam Nawawi rahimahullah, ini ulama besar kita dalam mazhab Syafi'i, menurut bahasa tasbih itu bermaksud menyucikan. Al-Wahidi telah berkata, para ulama tafsir dan ulama bahasa telah ijma', telah seia sekata menegaskan bahawa yang dimaksudkan dengan tasbih itu adalah menyucikan Allah, tanzih, menyucikan Allah dan membebaskannya Allah daripada segala sifat-sifat yang tercela. Apa maksud pengertian tasbih? Subhana, maha suci dikau ya Allah. Suci daripada apa? Kotor ke? Cemar ke? Tak. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan, daripada segala sifat kecacatan. Syarikul bari. Syarikul bari. Sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah itu menunjukkan kekurangan bagi Allah. Allah tidak ada kekurangan. Kalau macam kita bapa, sunyi, tak ada anak. Kalau ada anak, lega lah sikit. Kalau tak ada anak, rasa sunyi, rasa sepi. Rasa tak ada bantuan, rasa tak ada sokongan. Itu kelemahan kita. Tapi nak kata Allah ada anak, mustahil bagi Allah tu, benda ni benda qadim ke benda hadis? Ada soalan mau nak ditanya di situ. Tanya ustaz-ustaz mengajar akidah. Ustaz nak tanya, Syarikul Bari ni benda hadis ke benda qadim? Hanya 2 patah tu ya. Syarikul Bari ni sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah ni benda qadim ke benda hadis? Tak kena jawab ni jadi kufur. Soalan teka-teki mau ni TKO punya. TKO punya. Kalau ustaz tak mengaji akidah, tak belajar akidah, tak mantap akidahnya, dia nak kata apa? Kalau dia kata Syarikul Bari ini benda qadim, maka jawapan itu menatijahkan Allah dulu-dulu lagi ada 2 zat, ada 2 sifat, ada 2 perbuatan. Maknanya sekutu bagi Allah wujud semenjak azali lagi, bawa pada akidah yang kufur. Kalau dia kata Syarikul Bari ini benda yang hadis, maknanya dulu Allah tak ada anak. Allah tak ada sekutu dulu. Hadis ni benda baru. Sekutu bagi Allah ni baru berlaku, baru wujud, baru dicipta, baru ada. Itu juga boleh bawa pada kufur. Habis kita nak jawab macam mana kalau orang tanya, Ustaz, Syarikul Bari, sekutu bagi Allah ni benda qadim ke benda hadis? Dia bukan benda qadim,
ia bukan benda hadis, tetapi perkara ini adalah mustahil bagi Allah. Itu jawapan dia. Syarikul bari adalah perkara mustahil bagi Allah. Jadi benda mustahil bagi Allah, tak boleh kita nak kata dia baru wujud ataupun lama telah wujud. Itu jawapan dia. Ini kod etika yang ada dalam pelajaran tauhid ataupun ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita balik kepada subhana. Kenapa dalam solat kita ketika rukuk dan sujud kita disunatkan sebut subhana atau subhanallah ataupun subhana rabbi ataupun subhana rabbiyal azim ataupun subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci bagi Allah, dialah yang maha agung, padanya segala puji-pujian. Mana suci Allah daripada segala kekurangan? Mana sekutu ke, penyerupaan dengan makhluk ke, bandingan ke, perumpamaan ke? Menafikan kam muttasil dan menafikan kam munfasil. Maksudnya menafikan kam muttasil, menafikan berapa banyak, berapa jenis, berapa unsur, berapa benda yang berhubung dengan zat, perbuatan dan sifat Allah. Tak ada benda pun tuan-tuan. Tak ada satu benda. Tak ada satu perkara. Tak ada satu orang. Tak ada satu jenis pun. Ada jisim dan jirim yang boleh berhubung dengan zat, sifat dan perbuatan Allah. Tak ada pun. Nah itu subhanah. Satu lagi kita panggil menafikan kam munfasil. Menafikan zat yang boleh bercerai atau berpisah atau berasingan sama ada dengan zat ataupun sifat ataupun perbuatan Allah. Dinafikan. Ada tak kuasa lain pada Allah? Tak ada. Ada kehendak lain selain daripada Allah? Tak ada. Ada Tuhan lain selain daripada Allah? Tak ada. Adalah superpower yang lain selain daripada Allah? Tak ada. Ini hakam munfasil. Satu lagi hak muttasil. Ada tak zat lain? Zat Ultraman boleh sambung dengan zat Allah? Tak ada. Zat Batman boleh sambung dengan zat Allah? Tak ada. Zat apa lagi kita kata? Tak ada. Zat kita, tubuh badan kita boleh bersentuh, boleh bersambung. Ada pelbagai deria. Deria bau, deria rasa, manis, masih, pahit, masam dan sebagainya. Ada deria sentuhan. Ada deria penglihatan. Ada deria penakkulan dari sudut akal. Ada benda begini menunjukkan manusia lemah. Maha suci Allah daripada bersifat lemah. Maha suci Allah dari segala sifat kekurangan. Subhanat. Maha suci Allah daripada sifat kecacatan. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Allah tak pernah letih, tidur atau mengantuk. Kita mengantuk-mengantuk, duduk mengajar, mengantuk lagi. Itu sifat kekurangan. Duduk mengajar ni, duduk sandar, tiam, pegang kaki, gosok kaki, kebir-kebir, tengok jam, tengok WhatsApp. Itu sifat kekurangan manusia. Maha suci Allah. Ada maksud. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada segala sifat kecacatan. Maksudnya, maha sempurnanya adalah Allah. Kita banyak biasa ucap subhanallah, subhanallah. Tapi tak menghayati maksudnya. Maha suci Allah dari segala sifat kekurangan. Maha suci Allah dari menyerupai makhluk. Maha suci Allah daripada segala sifat kecacatan. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Memang induknya kalau kita belajar akidah Ahlus Sunnah mengikut pancaran sifat 20 tu, sifat 20 tu sifat yang wajib bagi Allah. Induknya untuk kita mengenali ciri Tuhan yang sebenarnya agung, kita belajar sifat 20 yang wajib bagi Allah. Wajib pada akal kita nak kata dia tu Tuhan yang sebenar, mestilah akal kita terima Allah bersifat dengan 20 sifat. Wujud qidam baqa mukhalafatu ta'ala lil hadis qiyamuhu binafsi wa dan yakudra irada ilmu hayat bahasa kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman. 20 sifat. Ini sifat induk. Bawah daripada 20 sifat ni ada pecahan sifat-sifat yang lain. Semuanya menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah.
yang bertentangan dengan 20 sifat induk ni mustahil bagi Allah. Jadi kalau kita sabitkan 20 sifat induk bagi Allah, bertentangan dengan 20 sifat induk bagi Allah ni mustahil bagi Allah. 20 sifat induk yang wajib, 20 sifat induk yang mustahil, 40 sifat. Kita mengaji akidah sifat 40. Campur lagi tentang sifat yang harus bagi Allah. Harus bagi Allah nak menghidup, nak memati, nak memberi manfaat, nak memberi mudarat, nak beri rezeki, nak tarik rezeki. Dan lain-lain. Contohnya sifat yang harus bagi Allah. Satu. Jadi untuk mengenal Allah, kita belajar 20 sifat wajib yang induk bagi Allah, 20 sifat induk yang mustahil bagi Allah, 40, satu sifat yang harus ialah 41 sifat. Kita begitu juga. Biasa kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada biografi peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam, kita kenal dengan sifat yang wajib bagi Nabi ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Bertentangan sifat yang wajib bagi Nabi ini induknya ada 4. Dusta, khianat, kitman, menyembunyikan, balada, bodoh. Ini adalah sifat yang mustahil bagi Nabi. Sifat wajib 4, sifat mustahil 48, sifat harus bagi Nabi 9. Jadi kena Allah 41 sifat, kena Nabi 9 sifat, 41 campur 9, akidah 50. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan hikmah jari kita 5 mengingatkan kita tentang akidah 50, la ilaha illallah dengan satu jari. Bukan la ilaha illallah dengan satu Malaysia. La ilaha illallah satu jari. Ni, satu ni mewakili 5. Satu ni mewakili 5. 5 ni mewakili 50. 41 berkaitan dengan sifat ketuhanan Allah, wajib, mustahil, harus. 9 berkaitan dengan sifat kenabian baginda, wajib, mustahil, harus. Jadi 50. Alhamdulillah. Kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan satu Malaysia. Satu Malaysia pula dia jawab. Kita satu Malaysia. Kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ni. Waktu dalam tengah-tengah khutbah, kalau khatib ditunjuk ni, bukan satu Malaysia tuan-tuan. Kalau khatib dengan khutbah tunjuk ni, ini la ilaha illallah dengan 41 sifat, Muhammadur Rasulullah dengan sifat, kita pegang pada akidah 50 dengan satu simbol la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kena faham maksud subhanallah. Maha suci bagi Allah. Allah tidak menyerupai makhluk. Tidak menyerupai zatnya dengan makhluk. Tidak menyerupai sifatnya dengan makhluk. Tidak menyerupai perbuatannya dengan makhluk. Allah bukan jisim, bukan jirim, bukan isi padu, bukan pepejal, bukan cecair, bukan gas. Allah tidak menyerupai makhluk. Makhluk juga tidak menyerupai Allah. Ini dihuraikan. Bagi saya, setengah perkara yang dikira sebagai satu kaedah dalam Islam adalah seseorang yang bersolat itu diperintah menyembah Allah ketika rukuk dan sujudnya. Dia wajib menyucikan Allah dari akidah tasbih. Akidah tasbih ni akidah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada orang dakwa, Allah ada mata, mata Allah tak sama dengan kita. Allah ada tangan, tangan Allah tak sama dengan kita. Allah ada kaki, kaki Allah tak sama dengan kita. Allah ada tulang rusuk, tulang rusuk Allah tak sama dengan kita. Allah ada lengan, lengan Allah tak sama dengan kita. Allah ada mulut, mulut Allah tak sama dengan kita. Allah ada wajah, wajah Allah tak sama dengan kita. Allah ada kepala, kepala Allah tak sama dengan kita. Ini kepala apa? Kepala bapak Wahabi itu. Itu ajaran Wahabi, tuan-tuan. Wahabi ini bukan sekadar tak tahlil, tak talqin, tak baca doa, tak baca Yasin mana jemaat. Bukan sekadar tu. Itu soal picisan. Yang lebih penting soal Wahabi ni tuan-tuan, soal akidah. Ini ajaran tasbih. Menyamakan Allah dengan makhluk. Sama ada dia menyamakan keseluruhan atau mereka menyamakan sebahagian dengan sebahagian. Habis masa. Wallahu a'lam. Kita dengar dulu pesanan penaja tuan-tuan. Dengar dulu pesanan penaja. Ya, pesanan penaja kita syahadah. Nanti tengok tu bila sebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan.
dengar azan tadi, tuan-tuan faham seruan dia. Semuanya merujuk pada akidah. Betapa pentingnya akidah. Sehingga kan Tok Bila kena sebut 5 kali sehari. Harga minyak tak penting, tuan-tuan. Saya antara individu yang bersyukur kenaikan harga minyak masak. Sebab saya ada ladang kelapa sawit. Harga tandan buah segar naik. Minyak masak naik. Okey. Pekebun-kebun sawit lain pun okey. Felda, Fekra, Sanderby, semuanya GLC berorientasikan sawit. Sawit pun tanam bumi Allah. Okey. Harga petrol naik. Okey. Masalahnya iman kita tak naik-naik. Siapa peduli? Sekarang masalah zakat naik tak naik, orang peduli. Cari pil, cari tukang urut, cari Viagra, cari gambir Sarawak. Macam-macam orang makan. Sebab masalah zakat tak naik. Masalah minyak naik. Masalah minyak masak naik, barang naik. Tapi iman lemah, iman tak naik, tak peduli. Sehingga Tok Bilal diseru. Diseru atas nama Allah dan Rasul. Bilal menyerukan kepada kita, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman tak naik juga. Ini zaman sekarang, tuan-tuan, kecoh bila berkait dengan perkara materialistik. Tetapi miskin bila berkait dengan soal-soal kerohanian pada diri sendiri. Allahu Akbar. Ini antara manifestasi kepentingan akidah. Bila sebut akidah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah suruh kita solat. Dalam solat, dalam rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maksudnya, maha suci bagi Allah. Subhana rabbiyal azim. Maha suci bagi Allah yang maha agung, padamulah segala puji-pujian. Maha suci, Allah tidak menyerupai makhluk. Maha suci, Allah daripada segala sifat kekurangan. Daripada segala sifat kecacatan. Sifat kekurangan dan kecacatan adalah sifat makhluk. Jadi jangan kita bayangkan Allah ada juzuk atau komponen tertentu. Kita nak kata Allah ada tangan pun tak boleh. Habis dalam Quran tu ayat mutasyabihat. Dari sudut pendalilan kita tengok, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Apa muhkamat? Muhkamat ialah ayat yang jelas maksudnya. Sama ada orang tu tahu ke tak tahu ke, reti tak reti ke, ayat ini boleh difahami secara spontan. Solat wajib 5 waktu. Puasa wajib bulan Ramadan. Bayar zakat cukup haul dan nisab. Makan halal. Ini antara ayat yang muhkamat, yang jelas maksudnya. Sehingga orang tak cerdik, orang tak belajar pun boleh tahu secara spontan. Ada satu lagi jenis ayat, ialah mutasyabihat, yang tak jelas maksudnya. Yang sukar difahami dengan pandangan literal, dengan maksud yang zahir. Ini kita panggil ayat mutasyabihat. Contoh ayat mutasyabihat, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Secara zahir kita sebut tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tapi ayat ni tak boleh diambil secara zahirnya. Sebab ia mutasyabihat. Kalau ayat muhkamat boleh diambil, difahami secara zahir. Sebab ayat yang jelas maksudnya. Ayat mutasyabihat tak boleh diambil secara zahir. Ada 2 kaedah yang dipraktik oleh ulama. Satu, tafwid. Yang kedua, takwil. Tafwid ni, kita serah maksud ayat ni pada Allah. Kita terima ayat ni pada Allah, beriman, yakin, dan kita serah maksudnya pada Allah. Kita tak tahu apa pun. Jadi, yadullah fawqa aydihim, kita tak tahu apa pun. Ayat ni daripada Allah, kita beriman, terserah apa maksudnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai masalah. Tak boleh kita nak kata tangan. Sebab tangan tu tidak dikatakan tangan kecuali ada daging, ada kulit, ada saraf, ada bulu roma, ada jari, ada tulang, ada kuku.
Ini komponen-komponen yang dikatakan tangan. Dan tangan itu menunjukkan jisim. Jadi kalau kita kata tangan Allah itu di atas tangan makhluk, kita telah memaknakan bagi ayat mutasyabihat ini dengan makna jisim bagi Allah. Maha suci Allah dari memiliki jisim, maha suci Allah dari menyerupai makhluk. Ini ramai orang tak ambil peduli soal begini, tuan-tuan. Tapi dalam solat, Allah ingatkan kita. Subhanak. Ketika rukuk, maha suci Allah dari menyerupai makhluk. Ketika rukuk, maha suci Allah dari menyerupai makhluk ketika sujud. Dan ia merupakan komponen utama dalam solat. Komponen utama dalam solat, rukuk dan sujud, kita mempunyai ruang untuk memperteguhkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menafikan tasybih, menafikan penyerupaan Allah dengan makhluk. Bahkan, tengok, dia seharusnya berpegang dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia wajib menyucikan Allah dari akidah tasybih, menyerupai Allah makhluk, menyerupai Allah dengan makhluk. Dia seharusnya berpegang dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Surah Syura ayat 11. Sama dengan ayat dengan surah Al-Ikhlas ayat 4. "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada seorang sesuatu pun yang sama serupa setara sebandingan dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun. Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Segala sesuatu tidak menyerupai Allah. Ini kita panggil dua hala. Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Segala sesuatu pun tidak menyerupai Allah. Sebab apa? Dinamakan surah Ikhlas. Itu penafian terhadap sifat kekurangan dan kecacatan bagi Allah lahir daripada hati sanubari kita sendiri. Itu yang dikatakan ikhlas. Okey? Setiap orang yang mendirikan solat perlu menafikan daripada akal dan khayalannya tentang lintasan tasybih. Nak khayal tentang Allah. Allah ada mata. Khayal. Macam mana dia kata mata? Allah ada kepala. Khayal. Allah ada telinga. Khayal. Allah ada wajah. Khayal. Allah ada badan, ada tangan, ada lengan, ada jari, telapak kaki. Khayal, ada khayal tu. Akhirnya menatijahkan Allah dalam bentuk jisim. Akal kita tak menkhayalkan sesuatu kecuali melalui jisim ataupun jirim yang mempunyai isi padu dan ruang. Sedangkan maha suci Allah daripada segala komponen-komponen berkenaan. Sesungguhnya Allah tidak seperti apa yang kamu khayalkan. Tengok. Bahkan para ulama yang terdahulu ada mengatakan, mahma tasawarta bibalik, Allahu bi khilafi dhalik. Ni Imam Zunnun al-Masri dan beberapa orang ulama lain di kalangan ulama salafus salih menyebutkan mahma tasawarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik. Apa yang anda bayangkan tentang zat dan sifat ketuhanan Allah, sebenarnya ia bertentangan dengan apa yang anda bayangkan. Orang boleh khayal tentang makhluk. Khayal tentang, budak-budak khayal tentang Doraemon, Ultraman, Batman, Superman, Ninja Turtles. Orang tua khayal tentang janda. Janda 1, janda 2, janda anak 3, janda anak 7 pun laku, tuan-tuan. Main. Jadi tuan-tuan, yang mana berkemampuan tu, kahwinlah janda. Kita kena selamatkan janda-janda kita, tuan-tuan. Terutama yang datang masjid. Takkan yang tak semayang nak kahwin janda? Takkan yang minum nak kahwin janda? Tuan-tuan yang datang masjid ni orang baik. Selamatkanlah janda-janda kita. Serius. Kenapa kita lelaki perlu takut bini? Kita perlu berani. Haji senyum. Relax. Apa kita takut bini? Kita diajar oleh Nabi takut api neraka. Ittaqun nahar walau bisyikit tamrah.
Ku anfusakum wa ahlikum nara. Betul tak? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Orang Melayu kita ni lelaki, ku anfusakum. Apa lagi kita kata? Ku anfusakum wa ahlikum zaujah. Lagi diri kamu, diri kamu, keluarga kamu daripada takut bini. Takut bini. Minta maaf makcik-makcik belakang. Minta maaf. Buat bertenang makcik. Buat bertenang. Jangan gabrak. Ini soal biasa sahaja. Kalau nak marah tak apa, biasa. Itu pandangan peribadi. Kan? Tapi kita kena sayang kaum wanita kita. Okey tuan-tuan. Baik, kita tengok lagi sikit. Tengok lagi sikit. Kita manusia ni tak terlepas daripada khayalan. Kanak-kanak dia khayal pasal cerita-cerita fiction, khayalan tu. Dulu belum ada kartun, anak-anak kita di kampung ada hantu, ada toyo, ada tu. Kita sogok dengan benda-benda tu. Takut polis. Kan? Tapi benda tu dah tak ada dah. Kita sogok dengan benda-benda fiction, kita cerita kartun yang orang reka sendiri. Benda tu hakikatnya tak ada, tapi reka-reka buat ada. Dia menekan perasaan anak kita dan membuahkan khayalan hingga mimpi-mimpi bila mereka tidur. Begitu juga kita, orang tua pun balik-balik Mila, Mila. Macam cerita P.Ramlee lah. Betul tak? Budak ada khayalan dia, remaja ada khayalan dia, dewasa ada khayalan dia, mak janda pun ada khayalan. Jadi walau macam jenis khayalan sekalipun, bagi Allah haram kita mengkhayalkan tentang zat, sifat dan perbuatan Allah. Jadi tak payah fikir Allah macam mana, jenis apa, warna apa, di mana. Kita keluarkan Allah daripada persoalan yang bermain dalam minda kita. Hafillahi syakur. Tak perlu ragu pada kewujudan Allah. Dialah pencipta langit dan bumi. Khaliqu kulli syai'. Takkan kita ni makhluk nak tanya, Allah di mana? Allah berapa? Takkan kita nak tanya persoalan-persoalan tu tentang Allah? Sedangkan kita tak mampu mengetahui zat, sifat, perbuatan Allah. Ini penting pembelajaran ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahu zat, tahu sifat. Zat Allah, zat tak sama dengan makhluk. Jadi tak timbul persoalan bagaimana ataupun di mana tentang zat Allah. Settle yang tu dulu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Selesai masalah. Atau bila kita sembahyang, Maha Suci Allah dari menyerupai makhluk. Maha Suci Allah dari segala sifat kekurangan. Maha Suci Allah daripada segala sifat kecacatan. Selesai itu dulu. Maka mereka sebenarnya berpegang pada ayat Quran yang bermaksud tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Surah Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surah Syura ayat 11. Begitu juga walam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ayat yang kelima. Surah Al-Ikhlas ayat yang kelima. Firman Allah lagi, afamay yakhluqu kaman la yakhluqu afala tazakkarun. Adakah Tuhan yang mencipta makhluk tu sama dengan makhluk yang tidak mampu menciptakan? Sama ada Allah mencipta dengan makhluk yang tak mampu mencipta? Tak sama khayal buat apa? Kalau tak sama, bagaimana kita nak kata Allah ada mata Allah tak sama dengan kita. Allah ada kaki Allah tak sama dengan kita. Allah ada tangan Allah tak sama dengan kita. Itu kaedah yang batil. Apatah lagi kita nak kata Allah yang Rahman bersemayam di atas aras. Semayam tuan-tuan, kalau rujuk kamus Dewan Bahasa, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Semayam maksudnya menduduki, mendiami, menempati sesuatu tempat. Adakah Allah berhajat pada tempat? Lah. Habis? Tak perlu ditanya persoalan di mana Allah. Tak perlu. Sebab di mana itu menunjukkan keberkaitan dengan tempat. Sedangkan Allah pencipta tempat, Allah tidak berhajat pada tempat. Kecuali orang jahil tanya kita, budak-budak tanya kita. Orang akal safih tanya kita. Anak cucu tanya, atuk, Allah di mana? Kita nak jawab mana? Tak perlu hurai dari sudut bahasa. Kita jawab terus je. Allah di mana?
Allah mawjudun bila makan. Allah wujud tidak bertempat. Budak tanya macam tu, jawab spontan. Allah dekat mana ya? Kat Kota Baru ke? Kat Terengganu ke? Kat Kertih ke? Kat Miri ke? Allah tak ada kat loji penapisan minyak. Kah? Nak jawab mana? Dengan minyak naik-naik tak berhenti ni, naik tak berhenti ni minyak apa ni? Minyak senyonyoh, naik berhenti. Minyak petrol naik tak berhenti. Allah di mana ya? Jawab mudah. Allah mawjudun bila makani. Allah wujud tidak bertempat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada orang mari mengajar, dia pakai serban ke jubah ke, hafal Quran 30 juzuk ke, kalau dia mari mengajar kata Allah duduk atas langit, itu akidah Wahabi. Kalau dia mari mengajar Allah ada mata, ada tangan, ada kaki, ada betih, dia implementasi ayat-ayat mutasyabihat secara literal, secara zahir teks, itu ajaran Wahabi. Tashbih dan tajsim. Tashbih menyerupai Allah yang makhluk walaupun tidak keseluruhan, tetapi ada juzuk penyerupaan sebahagian. Dan satu lagi ialah tajsim, menganggap Allah memiliki anggota badan. Bahaya. Wahabi tak mengaku Wahabi, Syiah tak mengaku Syiah, orang liberalis tak mengaku dia liberal. Semua bawa imej ustaz belakang. Tapi pastikan ustaz kita tu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukannya ustaz Ahlul Punah Warana. Minggu lepas saya masuk penjara Kajang. Jumpa 3 tahanan wanita yang bersabit kesalahan Islamic State. Seorang, 3 wanita ni uniknya, seorang anak dara, seorang janda, seorang bini orang. Dia tahanan militan Islamic State ni tuan-tuan. Kalau mereka nak hadir soal sesi discussion dengan saya atau majlis ilmu dengan saya, dia kena gari. Perempuan jaga perempuan, laki jaga laki, gari. Itu kita punya SOP. Sebab mereka ni boleh bertindak macam-macam. Gari. Jadi bila gari, kalau 3 orang dalam bilik, seorang UKP, unit kawalan penjara, unit keselamatan penjara, seorang UKP gari seorang UKP gari seorang. Jadi pengawal seorang, orang tahanan. Pengawal seorang, orang tahanan, pengawal seorang, orang tahanan. Jadi, saya ceramah ke depan. Tengah-tengah saya ada isteri orang ni daripada Perlis, dia kata. Dia kata, kenapa kerajaan tangkap dia? Dia tak salah, dia nak pergi perang kat Syria. Kalau mati, dia mati sendiri. Kenapa kerajaan nak tangkap? Saya pergi tambal sendiri. Kan? Suami saya pun okey. Tapi kenapa kerajaan tangkap saya, Ustaz? Sila beri penjelasan. Saya pun jawablah. Jawab 1, 2, 3, 4, 5. Tiba-tiba ada janda yang hujung sana kata, Ustaz, saya nak cakap sesuatu. Boleh tak? Saya kata, boleh. Saya cakap ni ikhlas. Serius, ikhlas. 100% ikhlas. Silakan. Muka Ustaz ni tak handsome langsung. Situ pula dia pergi. Ingatkan nak cakap pasal jihad ke, mati syahid ke, negara Islam ke, fatwa ke. Siap tunjuk orang tangan. Muka Ustaz ni tak handsome langsung. Saya pun cakap lah, Alhamdulillah. Ini ciptaan Allah. Tak handsome tak apa. Manis ada. Dia kata apa? Manis apa? Hitam legam ni. Muka macam nagih dada. Saya tak nampak muka Ustaz lah. Maki saya. Saya cakap apa? Alhamdulillah. Ada lagi nak cakap? Saya tengok muka Ustaz macam nagih dada. Muka orang jahat. Tak macam Ustaz langsung. Dia pressure saya. Saya cakap apa? Alhamdulillah. Waktu saya kata, muka kamu tu lawa sangat ke? Kalau tak lawa, kalau lawa, takkan jadi janda. Dia kita mengalah juga, rendah diri juga, tapi ada juga attack dia tu. Dengan banduan-banduan Harris ni tak boleh bagi muka sangat, tuan-tuan. Kita mengelak sikit, kita kepak pula. Tak, saya muka tak handsome pun,
Anak 5, bini 1. Kan? Tapi ada lagi 3. Kan? Untuk diisi sebagai isteri. Kamu, walaupun lawa pun, tapi janda. Dah diceraikan. Ditangkap masuk penjara pula. Kamu sekolah mana dulu? Sekolah agama? Tak, Ustaz. Saya sekolah Cina. Saya sekolah Cina. Patut pun perangai macam orang Cina. Tu. Teruk tuan-tuan. Rupa-rupanya yang tiba-tiba mencelah saya tadi, yang maki saya tadi, dia bila masuk penjara, tertekan tau. Bila tertekan, jadi mering. Terpaksa makan ubat permulaan bagi sakit mental. Mak ayah bercerai, anak dah besar apa semua, cari kawan sendiri, kahwin, buat pilihan sendiri. Lepas tu bebas berkawan dengan internet. Pergi sana ke sini apa semua Facebook, nak pergi berjihad. Nak pergi mati syahid kat sana. Sebab bosan hidup, dah pernah melakukan macam-macam salah dan dosa. Jadi kemuncaknya nak kira jihad, pergi sana tebus dosa, masuk syurga. Shortcut, cara shortcut. Sampai tahap tu orang kita. Janda ni janda Kelantan pula. Buat malu negeri. Tuan-tuan, jangan gelak. Hari ni kena kat anak orang, janda orang, bekas bini orang, anak saudara orang. Atau hari nanti, melibatkan anak tuan-tuan, garanti jumpa saya dalam penjara. Saya daripada 2006 sampai sekarang tuan-tuan, macam-macam orang maki, cela, hina, ludah dalam penjara, nak tumbuk, nak semelih, nak bunuh. Cakap sebut babi anjing itu biasa. Barua, dajjal. Jumpa ni pengganah-pengganah agama. Sebab mereka fikir mereka betul. Kita ni dikira sebagai sesat. Syirik, munafik, dajjal, ala darah, boleh bunuh. Tapi kita sabar je lah. Sabar je lah. Ni alhamdulillah. Orang ni bila ikut modul pemulihan kita, kembali ke jalan Allah. Itu kita bersyukur. Kalau Nabi SAW boleh sabar, orang baling batu, orang cela, orang hina, malaikat syabin, nak akak bukit, nak empak penduduk Taif, baginda boleh sabar. Apatah lagi kita. Biasalah tuan-tuan. Allah. Tapi nak buat kerja Nabi SAW ni, bukan satu tugas yang mudah tuan-tuan. Baik, kita sambung sikit lagi. Justru diwajibkan bagi setiap orang yang mempertuhankan Allah, menyucikan Allah dari akidah tajsih. Akidah menghayalkan Allah. Dan tashbih, dari menyerupai Allah dengan makhluk. Wajib ni kena jaga. Dia juga wajib mengimani bahawa Allah itu tidak bertempat, tidak berhajat pada tempat, dan tidak pula terkesan dengan peredaran masa. Ini ijma' ulama. Ulama kita dari dulu hingga sekarang sepakat. Innallaha la yahwihi alaihi makan wa la yajrihi alaihi zaman. Allah tidak berhajat pada tempat dan tidak terkesan dengan peredaran masa. Itu sepakat. Jangan diingkari ijma' ulama. Ya. Dan dia kata, tengok Ustaz, ayat ni Ar-Rahman al istawa, Allah duduk atas arasy. Lepas tu ayat ni pula amintum man fis sama. Dalam surah Al-Mulk, Allah duduk atas langit. Lepas tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, Allah turun ke langit dunia, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya fi sulusil lail min al-lail. Allah menyebut Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Jadi kita gabungkan ayat Quran, gabungkan hadis. Kejap Allah sebut Allah duduk atas arasy. Kejap Allah sebut atas langit. Kejap Allah sebut turun sepertiga malam. Kejap Allah sebut Allah tu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu. Jadi kita nak faham macam mana? Kalau kita faham secara literal kupu ayat ni, kejap Allah atas arasy, kejap Allah langit, kejap Allah turun sepertiga malam, kejap Allah mari kita. Kejap Allah dalam gua bersama dengan Nabi. La tahzan, innallaha ma'ana dalam gua Sur Hijrah. Sudah. Pening kita.
Ini bukan ayat yang difaham secara zahir. Ayat yang datang kekadang menggunakan majas ataupun metafora ataupun perumpamaan ataupun peribahasa. Macam kita orang Melayu kaya dengan bahasa, nilai estetikanya. Kaki botol, mulut tempayan, mulut murai, tangan panjang. Itu menggambarkan beberapa sifat atau perbuatan yang tak boleh difahami secara literal. Kalau bahasa Melayu ada nilai seni dan estetikanya, apatah lagi Al-Quran. So, jangan cuba kita baca Quran tafsir sendiri, baca Quran terjemah sendiri, baca Quran hanya pegang leh bahasa. No way. Baca Quran mesti merujuk kepada tafsir. Atau ada guru yang guide kita. Oh, kita faham maksudnya. Ni baca Quran tafsir perkata Indonesia. Satu patah perkata. Kalau tafsir cukup dengan perkata, orang Arab tak perlu baca, tak perlu mengaji, tak perlu talaki, tak perlu cari guru, tak perlu bersanad, tak perlu catat. Hanya baca Quran, buat tafsiran sendiri. Rusakkan agama, tuan-tuan. Baik. Dan setiap individu Muslim juga harus meyakini bahawa apa yang ada pada Allah itu tidak terjangkau oleh akal fikiran manusia. Kita nak fikir tentang zat Allah, nak fikir tentang sifat Allah, nak fikir tentang perbuatan Allah, tak terjangkau akal fikiran kita. Jadi kita memahami semua ini berdasarkan kepada tunjuk ajar ulama pada kita. Alhamdulillah. Maka kita dapat pencerahan sedikit sebanyak daripada mutiara kata ulama yang sampaikan ilmu mereka pada kita. Bahkan mereka semua harus menyerah masalah-masalah seperti itu kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting ngaji akidah Ahlussunnah Jamaah, terfaham zat Allah, zat yang tidak menyerupai makhluk, wajib wujud tetapi tidak menyerupai makhluk, sifat Allah, sifat dengan sifat segala sifat kesempurnaan, sifat wajib, sifat ada, sifat mustahil, dan perbuatan Allah itu adalah bersifat mutlak, tidak ada campur tangan atau sandaran atau kaitan atau pecahan dengan perbuatan-perbuatan makhluk yang lain. Wallahu a'lam. Insya-Allah sesi akan datang bulan depan kita akan sambung tentang i'tidal, bangkit daripada rukuk. Wallahu a'lam. Jadi kita cukup sekadar itu dulu, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, Allah rahmati kita, dan Allah sentiasa mengilhamkan kita jalan keredaannya, dan kita hidup dengan rahmatnya juga. Akhiran aku liqali hadza wa sallallahu azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna wasaddiq khatana ila tariqi haqqin wa ila tariqi mustaqim. Allahumma fadlikal 'amim ummana akfina Allahumma syarra ma ahammana wa aghammana wa 'ala al-imanil kamili minas sunnati wal jama'ati tawaffana musliman alqaka أنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والله